Ish. Kalah lagi. Yeay. Apa ni, Lo? Mama. Tengok ni sipar-sipar main atas lantai ni. Dah pukul berapa dah? Dah pukul 10 dah. Mama, Alung dah kemas sikit-sikit dah. Tinggal sikit je lagi. Mama sibuk dengan PDPR. Mama ingatkan Alung bolehlah tolong Mama. Mama ada kelas banyak lagi tau lepas ni. Mama ni, okeylah. Alung kemas sekarang lah. Tak kira. Stop main. Berhenti main. Okey. Sekarang kemas dulu barang ni. Okey, Mama. Alung kemas sekarang. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan kegemaran anda, Teroka Didik TV KPM bersama saya Kak Syafika ataupun Syafika Farahin Razali. Dan hari ni kita nak meneroka apa Kak Pika sebenarnya nak tanyalah adik-adik kat rumah semua kan. Kalau dengar perkataan sudut, selalu fikir apa? Kalau tanya Kak Pika, selalu fikir sudut dinding, sudut kain, sudut bilik, macam-macam ada. Tapi hari ini sebenarnya kita nak meneroka sesuatu yang lain sikit. Kita akan meneroka bersama Cikgu Rosmawati. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Syafika. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Wah Cikgu, dengar-dengar cerita Cikgu seorang YouTuber. Lebih kurang begitulah Syafika. Wah Cikgu ajar apa di YouTube tu? Okey, di YouTube tu cikgu ada saluran Cikgu Rosma. Cikgu lebih kepada pengajaran matematik tingkatan 1 dan tingkatan 2. Wah, jadi cikgu memang merupakan guru matematik daripada SMK Rawang ya cikgu? Ya, saya mengajar matematik di SMK Rawang lah. Okey, baiklah cikgu. Sebenarnya sebelum kita meneroka pada hari ini, seperti yang Kak Pika sebut tadi tentang sudut. Yang Kak Pika tahu hari ini kita nak belajar tentang sudut yang sebenarnya sangat mudah. Kita buat aktiviti yang sangat mudah, dah terbentuk sudut itu. Dan sebelum Cikgu Rosmawati sendiri yang akan menerangkan apa yang kita akan meneroka pada hari ini, Cikgu boleh tak Cikgu perkenalkan diri dulu? Okey, terima kasih Fika. Okey, Assalamualaikum. Hai semua. Cikgu, nama diberi ialah Cikgu Rosmawati binti Ibrahim. Cikgu berasal cikgu mengajar di SMK Rawang. Telah berkhidmat selama 14 tahun dan SMK Rawang merupakan tahun sekolah kedua lah cikgu mengajar. Sebelum cikgu mengajar di SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Baiklah cikgu, dah dekat-dekat lah tu. Dan sekolah pertama dia di Setapak ya? Ya, Setapak je. Wah, okey. Cikgu, sebelum kita mulakan penerokaan kita pada hari ini, Kak Pika nak ingatkan semua, silalah patuhi SOP. Kita masih belum menentang COVID-19. Kita masih kes makin meningkat setiap hari. Jadi pastikan anda selalu basuh tangan, gunakan gel pembasmi kuman dan kekalkan jarak fizikal seperti saya dan juga Cikgu Rosma. Dan juga paling penting ni, pakailah pelitup muka anda ya cikgu. Betul sekali Syafika. Jangan pakai di bawah dagu, jangan pakai di bawah hidung. Pakailah seperti Kak Pika pakai sekarang. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita meneroka pada hari ini, jom kita perkenalkan 4 pelajar kita yang akan bersama kita. Okey, tak sabar nak Silakan jumpa. murid-murid semua. Hello, selamat pagi. Okey, hai semua. Wah, okey. Semua dah bersedia untuk belajar penerokaan tentang sudut pada hari ini. Tapi sebelum apa-apa, Kak Pika nak kenal semua. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Dimulakan dengan adik Farhan. Selamat pagi Farhan. Selamat pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farhaina Sofia binti Abdullah. Boleh panggil saya Farhan. Okey, terima Hai, kasih adik Farhan. Farhan. Okey, dan seterusnya kita ada teammates. Betul ke Kak Pika sebut ni? Betul. Hai, selamat pagi. Saya Timius Banat, anak lelaki Thomas Kanison. Boleh panggil saya Tim. Panggil T ya? Tim. Wah, team. Okey, glamour sangat. Okey, baiklah, dan seterusnya Lavanya. Hello, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Nama saya Lavanya Ana Perempuan Harimus Kumar. Boleh panggil saya Lavanya. Hai Lavanya. Indah-indah nama pelajar murid kita pada hari ini ya cikgu. Ya. Dan yang terakhir Aishmira. Silakan perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera, nama saya Ashmira Pani Servam. Boleh panggil saya Aish.
Tu cikgu semua bagi nama timbangan dia tu Aish. Oh, patutlah. Okey, jadi kita ada Aish, Tim, Lavanya dan juga Farhan di atas talian bersama kita untuk meneroka pada hari ini, cikgu. Sebelum kita mulakan penerokaan kita, macam biasalah saya ingin menjemput cikgu untuk memakai gel pembasmi kuman. Bagi langkah keselamatan di dalam studio kita. Macam biasa, walaupun kita ada melakukan penjarakan, Kak Pika dan juga Cikgu Rosma perlulah memastikan kita mengekalkan kebersihan. Baiklah cikgu, cakap pasal sudut ni, tajuk kita sebenarnya ialah sudut tunduk dan sudut dongak. Kita fokus kepada arah menengah rendah matematik STEM. Cikgu, boleh tak Kak Pika sebenarnya nak ingatkan pelajar, murid-murid di luar sana, sebenarnya kita berada di bulan kebangsaan yang ke-64. Jadi pastikan kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan semangat kebangsaan. Itu dia, nanti kita akan kibarkan jalur gemilang sama-sama. Tapi cikgu, jom kita meneroka dulu apa maksud sudut tunduk dan sudut dongak, cikgu. Okey. Sudut tunduk dan sudut dongak ni memang kita biasa guna dalam kehidupan seharian, tapi kita kadang kita tak sedar. Kita tak sedar. So sudut apabila kita melihat daripada pandangan atas, sudut daripada arah penglihatan ke garisan mengufuk, kita akan panggil dia sebagai sudut dongak lah. Jadi bila kita memandang ke arah bawah, contoh mainan tadi kan, Syafiqah tengok mainan, cikgu tengok cikgu tengok mainan. Telefon tadi. So bila kita melihat ke bawah, arah penglihatan tu ke garisan mengufuk, so itu kita panggil dia sudut tunduk. Oh, seperti yang saya tengah melihat tak? di bawah ni. Nampak bawah kan? Nampak cikgu. Tunduk. Cuba tengok jam. Okey, saya so mendongak. kita memandang ke atas, so dia mendongak. Oh, jadi itulah yang kita nak teroka hari ini. Ya, betul. Tepat sekali. Baiklah cikgu, jadi seperti tadi juga saya bermain telefon pun sama juga. Ya, sudut apa tadi? Saya rasa sudut menunduk, tunduk ya cikgu. Ya, tepat sekali, betul. Okey, jadi untuk tujuan itu cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit dengan sudut dongak dan juga sudut tunduk, apa yang kita nak buat untuk lebih meneroka tentang dua ini? Okey, so nampak tak ni nanti? Okey, so cikgu ada model rumah flat. Rumah flat ni macam ada 4 tingkat je. So kita akan lihat, kita akan teroka menggunakan konsep rumah flat dekat situ nanti. Okey, cikgu, saya rasa saya boleh berkait rapat dengan faktor seperti ini sebab saya juga tinggal di rumah bertingkat, cikgu. Tingkat berapa tu? Tingkat 5, tak tinggi sangat. Tapi kalau saya tengah sida kain tu, saya tengoklah jiran-jiran juga kan. Betul, skondem. Ya, betul lah. Cikgu pula bagaimana? Cikgu duduk di kawasan mana? Okey, cikgu sekarang tinggal di rumah tanah. Tapi masa cikgu dulu berada di Sabah, cikgu duduk tingkat 4. Kan? So bila petang-petang tu kan, kita tengoklah kadang tegur jiran atas, depan kan. Betul. Kadang kita ada je tengok-tengok yang kat bawah tu main dengan anak dia. Macam tu lah. Betul lah kan. Tapi cikgu rasa murid-murid kita pun ada juga yang tinggal rumah bertingkat ni. Ya cikgu. Okey, jadi maksudnya di situ pun ada sudut dongak dan sudut tunduk yang terlibat. Jadi lepas ini kita akan sambung penerokaan mengenai matematik STEM, sudut tunduk dan sudut dongak. Jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Besar betul jangka sudut kita pada hari ini. Wah, untuk ukur apa ni cikgu? So ini untuk ukur apa? Nak tanyakan murid-murid kita dekat sana ke? Boleh juga. Sebab saya selalu gunakan jangka sudut di rumah kecil je. Jadi hari ini sangat besar. Untuk apa tu cikgu? Okey. So siapa yang murid kita yang boleh menjawab persoalan Cikgu Syafiqah? Okey. Murid kita di atas talian. Siapa yang boleh menjawab persoalan? Boleh angkat tangan? Masih segan ya semua. Angkat tangan untuk Kak Pika. Okey. Kita nak okey. Okey. Alright, baiklah. Itu Aisyah ke Lavanya? Aish. Aish. Okey, Aish. Silakan. Untuk mengukur sudut. Betul.
Untuk mengukur sudut. Jadi kenalah dengan tajuk kita pada hari ini. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Saya rasa mungkin pelajar dalam talian, murid di dalam talian boleh bagi Kak Pika thumbs up tak untuk mulakan pembelajaran penerakaan kita pada hari ini. Boleh tak? Okey, semua dah bersedia. Baiklah cikgu, tanpa membuang masa cikgu, kita boleh mulakan. Okey. Okey, Syafiqah nampak tak rumah flat cikgu ni? Nampak cikgu? Macam tak siap sangat lah cikgu. Sekarang construction pembinaan dia terhentikan. Oh, yelah. Jadi kita pun stop jugalah. Okey. Depan je ada. Betul lah, pandemik ya cikgu. Betul. Okey. Contoh dia contoh dia, Pika nak tolong ke? Boleh sangat. Okey, contoh dia. Okey, daripada Siti. Okey. Daripada Siti dia akan memandang Lina. Okay, biasa kita macam hai macam tu kan? Betul. Okay. Selamat pagi. Selamat pagi. Okay, daripada Siti, cikgu letak kat mata dia lah, senang. Okey, daripada mata dia. Okey, so dia pandang Lina. Okay, cikgu pun ambil daripada Lina jugalah. Okey. Mata Lina. Okey. Kemudian agak-agak kat sini, sudut apa tu? Dia mendongak ke dia menunduk? Mungkin kena tahu dari pandangan siapa dulu cikgu? Dari, kita tengok dari. Jadi kalau dari Siti, maksud daripada Siti. Okey, so daripada Siti, dia memandang ke arah Lina. Okey. Jadi cikgu lukis dulu arah pandangan ya. Okey, arah penglihatan dia, arah pandangan dia. So cikgu gunakan getah sahaja. Okey. Okey. Jadi daripada Siti, dia akan memandang Lina. Okey. Jadi murid-murid boleh tak beritahu macam mana kita nak ukur sudut? Okey. Ada tak? Siapa nak cuba tu? Siapa nak cuba? Mungkin selain Aish. Tadi kita dah tahu kan, kita akan guna jangka sudut. Betul. Tapi sekarang ni, apa langkah macam mana nak kira atau nak mengukur sudut? Apa step dia? Apa langkah dia? Okey. Siapa nak menjawab? Masih berfikir ke semua nak cikgu? Okey, silakan tim. Okey, tim. Apa langkah pertama tim? Kita kena buat apa tim? Mula kita kena melukis dahulu garisan mengufuk daripada mata. Okey, dari mata siapa? Dari mata Siti ke daripada mata Lina? Daripada mata Siti. Okey, bagus. Okey, tepat sekali. So daripada mata Siti. So garisan mengufuk ni maksudnya garisan mata lah. Straight. Mendata ya? Maksudnya normalnya macam ni kan kita tengok. Okey. So bila kita menunduk macam ni. So bila kita mendongak, dia akan naik kan? Okay. So yang normalnya mengufuk macam ni. Straight lah mata. Okey. Okey. Jadi cikgu kena letakkan ni satu lagi. Boleh cikgu? Mana dia punya straight dia? Ni. Okey. Daripada Siti ke dia agak longgar sikit. Longgarkan sikit. So ini dia garisan mengufuk. Okey. Jadi, Syafiqah boleh agak tak mana dia sudut tunduk kat situ? Sudut dongak. Sudut dongak seperti yang tim sebut tadi, yang Kak Pika faham, kita mengukur dari garisan mengufuk dan garisan mendongak ya cikgu. Ya, betul. Jadi mungkin sudutnya di bucu situ. Sini. Ya, betul. Okey, betul. Okey. So ini ialah sudut dongak mendongak Siti kepada Lina. Ya. Siti kepada Lina. Contoh pula, kita buat satu contoh untuk menunduk lah. Betul. Okey. So kita lihat pula Siti kepada Meling. Okey. Okey, Siti kepada Meling. Cikgu tak ubahlah yang mengufuk tadi. Okey. Kita tak mengubah garisan mengufuk. So cikgu hanya ubah daripada garisan dongak, garisan penglihatan ke bawah tadi. Okey, kalau kita letak di mata dekat sini. Okey. Jadinya untuk walaupun sudut mendongak ataupun sudut tunduk cikgu, mestilah ikut garisan mengufuk ya? Ya, mesti kena mengufuk. Kalau ikut garisan mencancang tu dah salah lah kan? Salah. Sebab mata kita bukan tengok macam ni kan? Betul. Kita tengok macam ni. Okey, so itulah mengufuk. Okey. Jadi, sekarang nampak tak? Yang ini ialah garisan
Okey, ini ialah garisan mengufuk. Okey, dan ini ialah arah penglihatan kepada mailing. Okey. Jadi sudut tunduk terhasil ialah di sinilah. Okey. Dekat situ. Tapi macam mana nak ukur sudut tunduk? Macam Ada mana sudut cikgu? dongak? Adakah kita menggunakan jangka sudut kita yang besar ni? Ya. Betul? Betul. Okey, silakan cikgu. Okey. Murid-murid boleh bantu Cikgu Rusma tak? Kita nak buat apa? Nak mulakan daripada mana? Di manakah perlu kita Kat mulakan mana kita nak ukuran letak ni? tersebut? Macam ni ke? Atau macam ni? Boleh buka mikrofon dan jawab sama-sama ya? Ya, boleh. Jom murid-murid. Bantu Cikgu Rosma. Kena letak menegak. Tak menegak. Menegak Okey. di mana tu? Menegak. Macam ni ke? Atau macam ni? Ni betul ke Macam- atau tidak? Ni betul atau tidak? Betul. Okey, betul. Okey. Okey. Dia Syafiqah, dia tinggi sikit. Jadi kita Nak saya akan pegangkan tak cikgu? Okey, boleh. Jadi yang tengah-tengah ni, kita akan letakkan di point mata. Okey. Okey. So ini ialah garisan mengufuk. Okey. Okey. Jangka sudut ni dia ada dua tau. Satu bacaan dalam, satu bacaan luar. Okey. Jadi kalau kita bermula daripada sini, Okey. nak baca 180 ke nak baca daripada sifar? Mana satu cikgu? Mestilah baca pada sifar. Sifar. Okey. Jadi kita akan baca dekat sini. Di luar ya. Ya. Okey, contoh. So kita boleh baca dekat sini berapa? Kita ambil pembaris. Okey. Okey, contoh. Okey, contoh dekat sini kan tadi? Betul? Okey. Okey, so contoh dekat sini tadi. Okey. Okey, Syifa boleh letak yang tu. Okey, boleh tak bantu cikgu baca? Boleh cikgu. Berapa tu? Okey, jadi ini 0, 10, 20 cikgu. Ya, betul. Tapi unitnya Darjah. darjah, bukan okey. sentimeter ya cikgu? Bukan. Okey. Darjah ialah unit khas untuk unit SI untuk sudut lah. Sudut, baiklah cikgu. Tak boleh salah kat situ kerana unit itulah menandakan ia itu sudut. Ya. Okey, cikgu, saya ada satu persoalan. Okey, sebenarnya kalau kita, kenapa perlunya kita mengukur bermula daripada garisan ufuk? Kalau kita mula dari sudut dongak tu macam mana atau tunduk? Oh. Ya. Okey. Sebab saya rasa kalau mula di garisan tunduk mungkin tidak terlalu tepat ya cikgu. Ya. Dan itu memang cara dia daripada normalnya mengufuk. Jadi kita akan kira daripada garisan mengufuk ke arah penglihatan. Dia tidak bolehlah mula daripada arah penglihatan lepas tu ke garisan ufuk. Dah salah ya? Tak boleh, memang salah. Okey, baiklah cikgu. Kita pun telah mengetahui daripada pandangan D flat. Ya. Dan seterusnya cikgu, apa lagi kita nak meneroka? Daripada kita menggunakan Siti, Mei-Ling, Ya. Ani, Lina dan kita ada bendera Malaysia kat sini tapi tak ada jalur gemilang kan. Okey. Dia cikgu nak tanya murid-murid. Okey. Cikgu nak letak daripada mana ke mana supaya menghasilkan sudut yang paling besar. Contoh. Okey, kita pakai dekat sini. Mei-Ling, Ani dan Lina, dia perlu lihat ke mana supaya sudut itu yang terhasil adalah lebih ataupun paling besar. Okey. Jadi kita bertanya murid-murid kita. Ya. Mungkin kita boleh tanya yang belum menjawab. Farhan boleh tak? Farhan nak cuba? Jom Farhan cuba. Silakan. Daripada mana nak tengok apa? Dari mana nak tengok apa? Okey, cikgu bagi contoh Daripada Mei-Ling. Okey, daripada Mei-Ling. Okey, cikgu buka dulu lah yang ni. Boleh cikgu. Okey, daripada Mei-Ling, dia nak pandang apa? Agak-agak supaya menghasilkan sudut yang lebih besar. Silakan Farhan. Saya rasa bendera. Ya, Farhan? Saya rasalah bendera. Okey, tak apa, cuba je. Tak apa, cuba. Daripada Mei-Ling, nak tengok Siti ke nak tengok bendera kat atas bumbung flag tu? Mana satu lagi besar ya cikgu? Bendera. Sudutnya.
Yang mana lagi besar sudut dia? Farhan sebut bendera. Bendera. Betul ke cikgu? Okey. Jom kita tengok. Okey. Jom kita teroka betul ke tak betul. Okey. So bendera ni kita dah ada tempat sangkut dia. So cikgu tak letaklah. Okey, kemudian pada mailing. Okey. So daripada mailing, Dari mailing. arah penglihatan dia akan tengok ke atas lah kan? Ya. Okey. So dia akan tengok ke atas. Ke bendera. Ke bendera. Okey. Kemudian, okey. Seperti biasa kita akan ada satu garisan mengufuk. Betul, cikgu. Daripada mata mailing. So mengufuk dia dekat sini. Yelah. Kena sama rata ya garisan mengufuknya. Kalau, okey dia tak berapa tegang kurangkan sikit. Okey. So ada 2 pilihan kan? Okey, kalau cikgu letakkan dekat Siti. Beza tak ni sudut dia tadi? Betul. Sudut dongak dia untuk tengok Bendera. Okey. Kalau dia tengok kepada Siti, Ya. nampak tak beza sudut tu? Okey. Saya nampak cikgu. Nampak dengan jelas Saya kan? nampak dengan jelas. So ini sudut apabila melihat bendera dan ini ialah sudut apabila melihat kepada Siti. Jadi betul Farhan dan murid-murid, apabila mailing melihat kepada bumbung, sudut yang diperolehi menjadi semakin besar. Besar. Okey. Okey. So bermaksud semakin tinggi arah penglihatan, so sudut yang terhasil sama ada dongak atau tunduk, dia akan jadi lebih besar lah. Baiklah cikgu. Jadi kalau contohnya kita ada yang lagi tinggi ya cikgu. Mungkin di atas bendera tu ada lagi satu bendera lagi besar. Ya. Lagilah besar sudutnya. Ya betul. Macam kita tengok kapal terbang. Betul? Tinggi sangat kan? Betul. So sudut tu akan jadi lebih besar. Okey cikgu. Tapi saya ada satu persoalan yang saya mungkin dari tadi sedang memikirkan. Kalau contohnya kita tengok kapal terbang ya cikgu, dia berada di depan kita kan. Kita mendongak tengok. Tapi kalau mungkin kapal terbang tu sudah ke belakang, kita mulalah nak mendongak macam tu. Adalah sesetengah mungkin murid-murid yang suka mendongak macam tu. Dah kira besar sangat tu ya cikgu. Biasanya kita secara normal kita tak lihat macam tu lah kan. Kita akan macam pusing ke belakang, kita akan pandang macam tu semula. Jadi maksudnya dia kurang daripada 90 darjah ya cikgu? Ya, sudut dongak dan sudut tirus ni kurang daripada 90 darjah. Sebab dia bersifat sudut tirus. Sudut tirus? Ya, sudut tirus. Maksudnya tirus tu apa cikgu? Okey, macam ni. Okey. So ini bermaksud kurang daripada 90 darjah. So badan kita ni pun banyak kita boleh gunakan konsep matematik Ya. macam ni kan. Sudut cakar. Cakar. Sudut cakar. Okey. Okey. Dan kalau macam ni, sudut tegak 90 darjah. 90 darjah. So kalau pis yang kau biasa sebut kan, Betul. pis, itu sebenarnya ialah sudut tirus. Sebab dia kecil saja ya. Tak lebih 90 kurang darjah. daripada 90 darjah. Baiklah cikgu. Sedikit kita telah pun meneroka tentang sudut dongak dan juga sudut tunduk menggunakan contoh di flat ya cikgu. Flat, ya. Jadi lepas ni mungkin bersama murid di dalam talian kita akan meneroka lebih lanjut, tapi kita akan berehat sebentar dan kembali di Teroka Didik TV KPM. Jumpa ada kejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello, anda masih lagi menonton rancangan Teroka Didik TV KPM dan hari ini kita meneroka matematik khususnya sudut dongak dan juga sudut tunduk. Seperti Kak Pika ni garisan mengufuk ya cikgu? Mata. Garisan mata. Jadi inilah garisan mengufuk. Kalau kita ke atas sikit dah mendongak. Dah mendongak. Kalau ke bawah macam seperti melihat telefon dah tunduk. Ya, betul. Ya, cikgu. Okey. Baiklah, kita masih bersama murid dalam talian Farhan, tim Lavanya dan juga Aish. Okey, cikgu, sekarang kita nak meneroka apa? Sekarang ni kita bersama murid-murid, kita akan meminta murid-murid dan juga Syafiqah Ya, cikgu. untuk melukis sudut dongak dan sudut tunduk melalui gambar yang
telah diberikan. Okey, ini ke cikgu? Itulah bendanya. Okey. Seperti saya lihat di sini main layang-layang ya cikgu? Ya, so ini gambar yang pertama. Okey. Jadi apabila berlakunya situasi di mana Adam memandang layang-layang. Okey. Memandang layang-layang. Okey. Jadi sudut mendongak lah tu cikgu. Iaitu sudut mendongak. Okey. Okey, jadi kita akan minta murid-murid dan Syafiqah melukis garisan mengufuk dan juga sudut dongak lah. Okey, boleh cikgu. Okey, jadi kita buat yang pertama dulu cikgu. Okey, saya pertama. Okey, apa mustad dia pertama murid-murid? Apakah langkah pertama? Siapa nak jawab? Tadi tim dah jawabkan tadi kan tim. Tim kata yang pertama kena buat garisan mengufuk. Okey, betul garisan mengufuk. Jadi gunakan pembaris panjang boleh ya, cikgu? betul. Kita daripada Adam kepada layang-layang. Betul. Jadi garisan mengufuk semestinya daripada mata Adam. Okey. Okey, so kita boleh lukis garisan mengufuk. Okey, baik-baik lukis ya. Okey. Okey, kemudian selepas dah selesai garisan mengufuk, okey, lukiskan pula satu garisan ke arah layang-layang. Okey. Ambil je mana-mana sudut ataupun point, okey, titik pada layang-layang. Dan dia perlu bertemu titik di mata Adam ya cikgu? Ya, betul. Okey, bertemu point pada titik mata Adam. Okey, dan labelkan dia sebagai A. Okey, labelkan sudut itu sebagai A. Sebagai A. Okey. Okey, ada yang dah siap? Ya, boleh tunjukkan di kamera, di skrin anda. Okey, ada yang dah siap? Okey, boleh angkat ya. Okey. Boleh angkat hasil masing-masing, hasil penelukaan masing-masing hari ini. Farhan dah siap dah? Okey, Farhan seorang je ke tu? Okey. Siapa lagi tu? Tim dah siap juga kan tu? Tim lah, boleh tunjuk sikit? Okey. Semua pun dah telah siap. Betul ke tu cikgu? Betul. Okey, so Ashmira betul, tim betul, Lawanya betul. Farhan dah siap. Dah tadi kan? Dia tunjuk. Okey, betul. So, sudut itu dilabelkan sebagai A. Okey, tahniah. Terima kasih murid-murid. Yang kita perlu label A tu di dalam sudut lah di ya dalam cikgu. sudut lah. Kalau seperti saya rasa tadi Lavanya dia bukan Lavanya, saya rasa Tim dia label di luar cikgu, boleh ke kalau di luar sini? Okey, biasanya kita akan label di dalam lah. Di dalam ya. Sebab nak menunjukkan sudutnya. Yes, okey. Baiklah cikgu Syafiqah, biasanya kita akan guna A huruf kecil. Saya yang salah cikgu. Okay. Kita akan guna A huruf kecil. Okey, baiklah cikgu. A huruf kecil. Hari tu kan kita Olimpik kan? Betul. Jadi ni ada semangat Olimpik lagi lah. Okey. Patutlah macam kenal cikgu. Gambar rajah yang kedua ini. Okey. Tentang pemain badminton lah. Okey, pemain badminton. Dia tengah melihat, dia nak tangkap kan? Betul. Dia nak smash. So, dia tengah melihat bulu tangkis. Okey. Jadi, jom kita lukis pula sudut apa yang terhasil dekat sini. Okey, boleh? Sudut dongak ke sudut tunjuk ni agak-agak ni? Kalau mengikut gambar ni ya cikgu. Ya cikgu, saya nak saya jawab. Okey, kalau ikutkan gambar sudut tunduk. Sudut tunduk. Tapi mungkin dalam permainan dua-dua sudut terlibat ya cikgu. Ya. Kita cuma gambar ini, gambar tu lebih kepada sudut tunduk lah. Ya. Okey. Jadi, so seperti langkah pertama tadi, okay, lukis satu garisan mengufuk. Okey. Okey, so dia tengok belah mana? Kiri ke kanan? Kanan dia kan? Ya, betul. Kanan Jadi, dia. Jadi kita buat je garisan mengufuk tu ke kanan dia sahaja. Ke kanan dia sahaja. Okey, baiklah cikgu. Kalau terlebih salah ya cikgu. Itulah tu. Saya macam tu terus lukis habis. Dah tak nampak tu. Okey, jadi sampai di matanya ya. Ya, sampai di mata dia sahaja. Okey, baiklah cikgu. Okey.
Dan sebenarnya tadi pun saya rasa ada salah sikit. Dia tak boleh lebih daripada garisan mata. Di situ sahaja patutnya macam tu. Kak Pika salah sikit lah. Tak apa. Titik itu kadang-kadang dia berubah sebab ada antara kita yang buat daripada mata kanan. Betul. Ada yang buat mata kiri kan. Betul. So dia sedikit berbeza lah. Okey, jadi di mana-mana mata betul. Tapi janganlah terlebih sangat ya. Ya. Okey. Okey. Sekarang Sekarang ni, kita akan labelkan sudut dongat itu sebagai B. B. Okey, B ya. Okey. B-nya pun haruslah huruf kecil ya cikgu? Ya, B pun juga harus huruf kecil. Okey. Okey, Syafika dah siap dah? Dah siap cikgu. Terkejar-kejar saya sebab salah tadi. Betul ke cikgu ni? Okey, betul. So B dekat situ. Okey, kita tengok pula murid-murid kita. Okey. Okey, Murid-murid, Ashmira. boleh Ya, tunjukkan? betul. Okey. Oh, tim sama dengan Syafika. Ya ke? Alamak tim, kita satu gang. Cikgu pula markah tak kalau macam ni, terlebih macam ni. Takut saya. Tengoklah kan kalau tengok pada keadaan. Tapi kadang-kadang kita terima jugalah. Okey. Kalau guna pensel bolehlah padam kan? Ya, pensel boleh padam. Okey. Satu dalam matematik, kalau kita nak melukis, kita guna pensel. Graf ke apa, kita akan lukis pakai pensel. Betul lah. Tulis saja pakai pen. Jadi kalau ada sebarang perbetulan tu, kita boleh padam lah. Betul cikgu. Okey. Baiklah. Kita nak ni dululah, kita nak ukur dulu. Okey. Menggunakan jangka sudut besar kita ni, cikgu boleh mulakan dululah. Okey. So murid-murid, okey, soalan 1 dan soalan 2, okey. Tolong ukur sudut yang terhasil. Okey, terukur sudut yang terhasil. Kita ukur sama-sama ya. Saya rasa mungkin cikgu kalau menggunakan jangka sudut yang biasa kita gunakan di sekolah pun boleh ya cikgu? Boleh. Okey. Ini sebab cikgu nak guna yang besar. Betul. Nak tunjuk nampak kan? Tapi biasa murid-murid kita pakai kecil tu je. Ya cikgu. Yang kecil tu je. Okey, so yang kedua, yang pertama. Okey. Murid-murid di atas talian, di dalam talian ada ke yang dah siap gambar pertama? Yang dah telah pun mengukur, boleh tulis di kertas tu juga ya? Ya. Ukurannya. Okey, Syafika. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi akan ada sedikit perbezaan lah ya cikgu? Kalau contohnya layang-layang tu. Nanti ada tak perbezaan sudut nilai? Okey? Ada tak beza sudut nilai? Okey cikgu. Cikgu tersalah ni Okey. Ukur dari luar ya cikgu? Okey, daripada mana garisan mengufuk tu? Mengufuknya di tengah, sudut ni di tengah. Kiri kan? Kiri ya cikgu. Okey, jadi daripada kita mulakan dengan sifar. Mula di sifar dan naik atas ya. Okey. Okey, sebelum ambil pembaris, kalau tak open nampak kan, kita sambungkan pembaris ke atas tu. Betul. Supaya, okey. Betul-betul cikgu. Saya punya. Murid dah siap ke? Dah kira sudut masing-masing? Okey. Siapa yang dah siap? Senyap je murid di atas talian. Mungkin boleh tunjukkan sedikit di skrin anda. Kongsikan sedikit dekat Kak Syafika. Tengok sikit. Okey. Siapakah itu yang telah siap? Kak Pika tak nampak sangatlah ukuran tu. Okey, boleh kita tak? boleh bagi mereka sebut. Satu persatu. Mungkin Farhan boleh sebut dulu. Okey, yang pertama dulu. Kita lihat yang pertama, gambar wajah yang pertama. 30 darjah. 30 darjah. Okey. Saya punya 20 darjah, cikgu. Okey, Syafika punya 20 darjah. Okey, Ashmira punya? 20 darjah. 20 darjah. Sama dengan Kak Pika. Okey, Atim? 21 darjah. 21 darjah. Dan Lavanya? 25 darjah. 25 darjah. Darjah. Okey. Okey. Cikgu punya berapa Cikgu pula? punya 23 darjah. 23. Lebih kurang lah tu ya? Sebab apa tahu? Okey, sebab apa?
Kalau cikgu punya, cikgu mulakan pada titik yang ini. Syafiqah punya bermula pada mana? Saya sama juga, lebih kurang sikit cikgu, tapi saya terus ke penghujung sini. Okey. So, dia ada sedikitlah perbezaan dekat situ. Ya. Sama juga dengan murid-murid kita. Mungkin dia ambil point dekat sini, mungkin ambil point dekat sini, atau mungkin ambil point dekat tengah-tengah ke. Kan layar dia akan tengok macam tengah. Betul. Jadi dia akan ambil point dekat situ. Jadi kat situlah berlakunya ralat. Ralat ya. Walau bagaimanapun, cuba lihat. Bacaan mereka tu lebih 90 atau tidak? Tidak cikgu. Tidak. Dan seperti Cikgu Rosmah sebut tadi, apakah maksudnya tu? Kalau tidak lebih 90 darjah, maksudnya sudut apa tu cikgu? Sudut tirus. Okey. Dan juga mungkin bila kita lihat layang-layang pun cikgu, tak semestinya kita tengok di tengah-tengah layang-layang kan? Kadang-kadang kita nampak ekor dia yang cantik tu kan? Betul. Jadi sebab itu point titik itu dia berbeza. Jadi akan menghasilkan nilai sudut juga berbeza. Okey, baiklah cikgu, boleh tak saya lihat sudut cikgu yang pertama tu cikgu tunjukkan tadi? Okey, cikgu mengukur di sudut layang-layang dan bezanya saya ukur di penghujung layang-layang seperti Cikgu Rosmah sebut tadi. Kita lihat layang-layang bukan tak semesti pada tempat yang sama ya. Betul. Okey. Cuba lihat Syafiqah punya. Nampak tak dia punya perbezaan dekat situ? Okey. Ya cikgu. Ini. Nampak tak? Cikgu punya pen dekat atas ni kan. So nampak tak dia punya beza kat sikit? Ya, ada Sebab perbezaan itu, sini. Nilai cikgu 23, nilai Syafiqah 20. 20, betul. Kecil sikit. So berbeza 3 darjah lah. Okey, baiklah cikgu. Yang gambar kedua pula. Okey, gambar yang kedua pula. Okey, berapa nilai sudut tunduk? Saya tak mengukur lagi Tak cikgu. mengukur? Sebab saya sibuk fikir pasal benda lain. Okey, tak apa cikgu. Cikgu mulakan dulu. Ke cikgu dah dapat? Okey. Mungkin murid-murid di atas salian dah siap terlebih dahulu. Boleh tunjukkan di skrin anda. Boleh kan? Okey. Okey. Dari tim dan juga Farhan, Kak Pika tengah tunggu. Ada yang 40, ada yang 50. 50. Tim 40. 50. Farhan masih mengukur. Farhan masih mengukur. Okey. Apakah itu Farhan? Boleh sebut sikit? Kak Pika tak nampak sangat. Okey, Farhan boleh sebutkan nilai tu Farhan? 49 darjah. 49 darjah. Okey, Fika nak ukur tak? Dah cikgu? Dah. Okey, Fika dapat berapa? Cikgu belum. Masih belum. Ya Allah, saya ni cikgu tak fokus. Kalau di dalam kelas ni mesti dah kena tangan macam tu. Itulah tu. Okey, baiklah cikgu. Secara cepat saya dapat ukuran alamak, saya mula dari kosong. 40 cikgu. 40. Okey, so Syafiqah 40, ada murid kita yang 50. Okey. Ada yang 40, 50 dan 40, 9. Dan Cikgu Rosmah sendiri dapat sudut itu sebagai 50 darjah. Okey. Nampak tak? Cikgu ukur daripada mata kanan. Syafiqah ukur daripada mata mana? Kiri. Okey. Cuba angkat murid-murid, cuba tengok point titik mana yang kamu kira. Ya. Murid boleh angkat. Bawah-bawah bulu tangkis. Jika nak dapat bulu tangkis ke arah mana? Okey, so belakang sana. Tengok Farhan punya. Farhan di hujung di bulu hujung tangkis. kan? Betul. Di hujung tangkis. Tim boleh tunjukkan sedikit. Okey, jauh sikit tim. Jauh sikit. Zoom sangat tu. Okey, ke kiri sikit. Okay. Dekat tengah-tengah macam tu kan? Ya. Di tengah, bukan di hujung ya cikgu. Di pusat. Tim macam hujung ya, betul. Kan? Jadi perbezaan titik itu yang akan menghasilkan ralat nilai sudut. Okey. Tapi walau bagaimanapun, perasan tak? Sudut itu tetap tidak lebih daripada 90 darjah. Betul cikgu. So dia sentiasa bersifat tirus. Bersifat tirus. Yeah. Kalau mendongak pun, kalau bulu tangkis ni di atas pun masih bersifat tirus ya cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Kita akan berehat sebentar macam biasalah. Dan kembali selepas ini di Terus ke Didik TV KPM. Jumpa anda kejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hello, kembalinya ke rancangan Teroka Didik TV KPM dan hari ini kita belajar matematik STEM, sudut tunduk dan juga sudut dongak. Tadi seperti bersama Cikgu Rusma dan juga murid dalam talian, kita telah pun mengukur sudut dongak dan juga sudut tunduk. Dan sekarang Cikgu, apa lagi yang kita nak meroka ni? Okey, dekat whiteboard cikgu ni ada dua keadaan. Okey. Jadi, kita akan lihat Syafiqah. Okey, cikgu lihat. Ini gambar apa? Selfie kan? Ya. Okey. So, kalau selfie, gambar dia agak-agak sudut apa? Macam saya tadi kan, saya mengambil, saya bermain permainan di telefon, mungkin saya menunduk, tapi kalau mengambil gambar ke atas sikit lah cikgu. Kita mendongak kan? Sudut dongak. Okey, katakan X, Y. Okey. Okey. Jadi kita nak tanya murid-murid kita, sebenarnya yang mana satu sudut dongak yang betul? Okey, siapa? X ataupun Y. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey. X atau Y sudut dongak. Okey, Tim. Silakan Tim. Y. Y. Okey, cuba lihat dari mana. Okey, dari mana. So, kita lihat daripada mata mana. Okey, sekarang siapa yang selfie? Perempuan ni ke telefon ni yang selfie? Soalan menarik tu. Okey, siapa selfie sekarang? Perempuan ni ke telefon yang selfie? Perempuan tu. Okey, perempuan kan? Okey. Awak kan biasa selfie kan? Macam tu kan? Selfie. So, mata perempuan ni, dia akan tengok telefon. Jadi, garisan mengufuk daripada mata perempuan ke arah telefon, maka jawapan dia ialah X. X. Okey, bukanlah Y. Bukanlah Y. Sebab kita lihat daripada mata pelaku kan, pelaku itu. Betul. Mata pelaku. Mata siapa yang lihat daripada mana? Ada ke selain dari mata cikgu? Memang selalunya akan dari mata manusia ya? Cuma kadang-kadang bila kita lihat daripada orang kepada orang, so dia tak tahu daripada mana ke mana. Oh, betul lah tu. Jadi kita lihat ayat dia. Kalau daripada cikgu, contoh kan, cikgu rendah kan, Okey. daripada cikgu ke Syafiqah. So daripada mata cikgu mengufuk ke Syafiqah. So dapat tak cikgu mendongak? Betul? Macam itulah. Okey, faham cikgu. Okey. So yang kedua, kucing. Okey, katakan apa nama dia ya? Mamat lah. Mamat ya cikgu? Ayah dia nama Mamat. Okey. Okey, katakan Mamat dia sedang melihat kucing makan. Okey. Jadi, yang pertama sekali, mana garisan mengufuk dia? Daripada mata kan? Betul? Okey, so daripada mata. Mata Mamat. Okey, mata Mamat and kucing. Betul. Okey, kucing ni mungkin cikgu ambil kat telinga lah kot. Cikgu ni suka tengok telinga dia, so cikgu ambil titik telinga. Okey. Okey, so cikgu ambil titik telinga. Tak sampai telinga. Okey, ke bawah sikit lah tu mata cikgu. pula. Okey, so sampai dekat mata. Okey, jadi cikgu saja je lukis ni kan? Betul. Saja je. Wah. Okey, cikgu nak bagi cabaran sikit ni. Siapa nak cuba kali ni? Okey. Yang pertama sekali, apa dulu nama sudut ni? Sudut apa yang terhasil apabila ayah ni yang bernama Mamat melihat kucing yang sedang makan? Okey, apa sudut yang terhasil? Sudut tunduk. Sudut tunduk. Okey, betul, bagus. Dan yang mana satu? R ataupun S nilai sudut tunduk itu? R. R. Okey, R for Rusmawati. Yeay. Okey, wah patutlah. S untuk Syafiqah. Jadi S untuk salah di Syafiqah. situ. Ngam-ngam pula hari ni ya. Ya cikgu. Dan pokok itu macam mana? Okey. Sekarang ni cikgu bagi Fika punya pilihan. Okey. Bina satu situasi yang mana juga menghasilkan tak dah, kita buat sudut dongak lah pula. Boleh? Okey. So bina satu situasi yang mana menghasilkan sudut dongak.
Okey. Kalau ikutkan yang kita ada di sini, mungkin Mamat melihat monyet di atas pokok. Ya, betul. Monyet tu nak jatuh, jadi tengoklah kan. Lagipun monyet comel kan? Betul. Okey. Jadi, kita dah ada aras garisan mengufuk. Okey. Kemudian cikgu akan ambil 1 poin lah. Okey. Contoh, cikgu tegoda dengan ekor dia. Betul. Kan, nampak ekor dia panjang. So, cikgu ambil poin ekor dan cikgu lukis. Ke mata Mamat. Ke mata Mamat. Okey. T pula. T. Okey. Okey, untuk Jadi tim. kita nak tanya murid-murid kita. Okey, yang mana satu sudut tunduk sudut dongak? T atau R? Okey. E. T. Semua bersetuju? Ada bantahan? Okey, mereka setuju, Semua cikgu. setuju? Okey, so betul lah tu. Okey. So bagus sekali. Tahniah murid-murid semua. Cikgu, boleh tak saya nak bagi contoh sudut mendongak ni? Kalau saya kat rumah lah kan, tengok gerhana bulan, cikgu. Boleh. Memang saya akan mendongak, cikgu. Tapi sakit kepala lah sebab kadang-kadang kita tunggu lama tak nampak-nampak kan. Betul dari tinggi kan. Betul. Okey, apa kata kita tanyakan murid-murid kita apa lagi situasi dalam kehidupan yang menggunakan konsep sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, jom kita tanya mereka. Okey, ada sesiapa murid? Okey, angkat tangan. Tu tim angkat tangan kan? Okey. Okey, tim. Apa Boleh jawab, contoh tim? Ibu mengacau masakan di dalam kuali. Dia tengah mengacau ataupun dia tengok je kan, tengok pandang je pun, itu dah dikira sudut tunduk. Tunduk. Okey, kita tengok barang di dalam ya. kuali ya. Okey, satu lagi murid, cikgu. Okey. Yang boleh kongsikan sedikit. Ya, Ash. Jarang dengar suara Ash ni. Cuba kongsikan apa aktiviti yang anda lakukan. Sesiapa je yang anda kenal yang melibatkan sudut dongak atau sudut tunduk. Doktor pakar membedah pesakit. Ada tak orang berdapat sakit macam ni? Tak ada. Tak ada kan? Semua macam ni kan? Betul? Semua menunduk kan? So, Sudut hebat. tunduk. Sudut Okey. tunduk. Banyak terima kasih murid-murid di dalam talian semua kerana menjawab sesi penerokaan pada hari ini bersama Cikgu Rosmah. Cikgu, terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu dan bersama kami pada hari ini. Okey, sama-sama. Kita akan selepas ini belajar satu mata pelajaran yang sangat-sangat menarik. Sambungan kepada yang kita telah meneroka sebelum ni. Nak tahu apa kekakan di dalam tontoni rancangan teroka kita? Kita akan jumpa selepas ini. Terima kasih cikgu, terima kasih murid semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu. Ya. Alamak, tak silap terlupa kita sesuatu. rasa nak buat sesuatu ni. Ya. Tak cukuplah rancangan kita tanpa pantun, cikgu. Ya, betul. Jom kita mulakan ya. Okey, so yang pertama sekali cikgu nak jual kepada anak murid kita. Okey. Dengar ya betul-betul, nak beli kan? Naik basikal pergi ke kedai. Terdampak gagak di pohon meranti. Kalau murid orang yang pandai, sudut apa terhasil nanti? Siapa nak menjawab siapa tu? nak membeli menjawab ni? Kenapa perlu memberus gigi? Wow. Gigi sakit tidak terperi. Tertenggek gagak di tempat tinggi. Sudut dongak nama diberi. Ya. Bagus tu, hebat. Okey. Okey. Tak acik lah kalau murid je yang kena jawab pantun. Betul lah tu cikgu, saya pun nak cuba. Okey. So Ya. dengar ya Syafiqah. Okey. Sakitnya tangan naik ke tuat. Tangan digaru setiap hari. Ouch. Dongak dan tunduk selalu kita buat. Apa situasi kehidupan sehari? Okey, saya cuba ya cikgu. Okey, silakan. Menggoreng keli di dalam kuali. Meletup letup tu. Angkat telefon, selfie sendiri. Sini. Sini. Menunduk, mendongak banyak sekali. Itulah antara situasi sehari. Yeah. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Bye. Bye. Didik TV KPM